Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'd. Terima kasih Al-Fadil Tuan Imam yang membuka majlis kita, bahkan memimpin solat maghrib kita, pengurus masjid kita yang kita kasihi, ahli jawatan kuasa masjid, tak lupa juga pada Encik Azizul, tuan-tuan yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Pertama, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak masjid, juga pastinya kepada pihak Lembaga Zakat Selangor yang membawakan kita perbincangan kita pada malam ini. Saya, orang kata ekonomi sedang gawat ya, jadi tak payahlah kita cerita pasal zakat. Tetapi saya sangat terkejut. Saya 2 minggu sudah saya buat satu kunjungan untuk satu perancangan sebuah program, dan saya berkesempatan berjumpa dengan seorang usahawan, bukan sekadar usahawan tetapi juga mungkin mentor kepada ramai para usahawan. Dia juga terlibat dengan, saya difahamkan, dengan Lembaga Zakat Selangor dan juga Pusat Pungutan Zakat Wilayah. Dan sangat mengejutkan saya, sesuatu benda yang di luar kebiasaan pemikiran saya dan mungkin juga semua tuan-tuan yang saya kasihi. Ketika musim PKP baru ni, dia bercerita bukanlah dengan tujuan sama sekali untuk nak tunjuk riak, tetapi nak berkongsi keajaiban. Dia telah mengeluarkan zakat ya, dia keluarkan zakat sebab dia kata dia pecahkan ikut penggal-penggal dalam bisnes dia, dan masa PKP saja dia telefon kepada pegawai di bahagian zakat minta tolong datang ke ofis, dan dia mengeluarkan pada masa tu lebih kurang 250,000, dan itu adalah rezeki yang Allah bagi sepanjang daripada bulan 3 sampai bulan 6 baru ni. Dan dia menyebutkan bahawa
rahsia zakat ni dikata sangat besar. Setengah daripada orang beranggapan bahawa tunggu kita ada duit nanti kita keluarkan zakat. Memang begitulah matematik ataupun perkiraannya. Tetapi dalam pengalaman dia, saya hanya berkongsi pengalaman dia, dia kata apa dia, rupanya bila kita membuat matematik dengan Allah, rupanya apabila kita tekad untuk membayar zakat, bahkan mengeluarkan zakat, walaupun dalam keadaan manusia sempit di sekeliling kita, dan kita dapati bahawa rezeki masuk melimpah-limpah ruah. Dan saya suka dengan pegangan dia. Kenapa? Sebab dia sangat patuh dan setia kepada lembaga zakat ataupun kepada pusat pungutan zakat. Sebab ada orang kita ni kadang-kadang bila dia boleh bayar zakat, dia suka nak bayar sendiri, tanpa dia lihat kepada maslahah yang sepatutnya. Sebab kalau semua umat Islam bayar sendiri, apa jadi akhirnya? Akan ada orang-orang yang patut menerima zakat terabai, sebab kita tak ada mekanisme ataupun kita tidak ada tim yang boleh mengkaji, menilai siapa yang patut dan layak menerima zakat. Kalau tak ada mekanisme itu, kadang-kadang orang call, kita pun pergi bagi bantuan, dan dia pandai, dia mungkin dia punya perhubungan, dia pandai call orang kaya beri kat dia seorang. Jadi sebab tu kerja itu dilaksanakan oleh lembaga zakat bagi pihak kita. Kita kena buat kajian. Dan saya sendiri, semua yang dikasih sekalian, sempat contohnya dengan lembaga zakat Selangor, melihat bagaimana mereka membuat penelitian. Dan kemudian kalau sedikit perkongsian tuan-tuan ya, saya pernah buat satu training untuk lembaga zakat, dan kemudian lebih kurang macam ni lah, training di satu kawasan. Saya lihat salah seorang yang menerima tajuk terima zakat itu ialah asnaf penerima zakat. Jadi bila kita buat program tu tuan-tuan, ialah orang mungkin kalau golongan asnaf ni kita nampaklah dari sudut kedaifan, ada yang mungkin keuzuran. Dalam ramai-ramai orang tu tuan-tuan, ada seorang yang saya tengok dengan sadarnya, pakai macam biasa, dan dia mendengar kuliah untuk penerima asnaf. Dan saya tanya pada pegawai lembaga zakat, saya kata, dia ni patut ke terima zakat? Dia kata, ya ustaz. Okeylah, tapi dalam hati kita ni, sebab tengok daripada susuk tubuh dia, saya kira macam, kenapa lembaga zakat namakan dia? Baik, program tu berakhir petang, dan kemudian hujung program tu kita buat ziarah ke rumah-rumah tuan-tuan. Jadi bila kita ziarah ke rumah-rumah, setiap orang kita ziarah, kita tengoklah, ya Allah, bila kita tengok mereka, barulah kita tahu, ya Allah, Allah bagi nikmat kita banyak sangat ya. Kalau kita rasa susah, ada orang lebih susah, mungkin tengok dia orang, kita syukur pada Allah. Yang saya nak kongsi tuan-tuan pada mukaddimah ini ya, sebab supaya kita bukan sekadar lembaga zakat datang untuk mengingatkan kita tentang fardu dan rukun yang ramai kita terlupa ya, terutama apabila kita rajin bersedekah. Ya, kita rajin bersedekah, kita rasa bahawa selesai masalah zakat. Sedekah yang bukan zakat tuan-tuan, dia sama macam rajin buat sembahyang sunat. Cuba tuan-tuan bayang, orang tu rajin sembahyang sunat 2 rakaat, 4 rakaat, lepas tu azan maghrib dia keluar. Orang kata, kenapa keluar? Dia kata, saya dah buat sunat, sembahyang sunat 18 rakaat dah tadi. Sembahyang maghrib tak apalah, 3 rakaat je pun. Tuan-tuan nak kira macam mana? Kira-kira macam tu. Macam itulah tuan-tuan, sebab kita rajin bersedekah, kita ada tabung masjid, tetapi tu tak sama dengan zakat. Baik, balik pada cerita saya tuan-tuan. Tajuk kita Covid tuan-tuan. Tuan-tuan okey ke? Takut tuan-tuan marah, ustaz ni Covid bukan cerita zakat. Tapi tuan-tuan, sebab penting rupa saya, dan saya rasa teruja bila saya bercakap dengan usahawan tadi, satu benda yang di luar pemikiran saya sendiri, dan mungkin kita juga ya. Sekarang orang kata ekonomi susah, dia kata tak, dia kata kalau kita fokus pada keluar zakat, Allah buka rezeki sangat luas. Baik, jadi balik ke kampung yang saya buat ceramah tadi tuan-tuan, dah habis pergi ke satu rumah penerima zakat ni tuan-tuan, last kali pergi kepada
orang yang dalam hati saya ni macam ada rama-rama tuan-tuan, dia macam tanya, walaupun dapat penjelasan daripada pegawai lembaga zakat tu, dalam hati masih kalau macam ni sadar, kalau macam ni kuat, takkan dia menerima zakat tuan-tuan. Baik, sampai ke rumah dia, rumah yang sangat kecil tuan-tuan. Kalau kita mungkin ada ruang tamu, mungkin ruang tamu itulah, ini rumah kita tuan-tuan, ruang tamu kita itulah mungkin rumah, mungkin bilik tamu. Yang kita ruang tamu, di ruang tamu kita itulah bagi mereka-mereka golongan asnaf tuan-tuan, dapur, di situ juga ruang makan, di situ bilik tidur. Dan dia, sebelum saya nak masuk dalam bilik dia, dalam rumah tersebut, berkali-kali dia memohon maaf sekiranya kalau saya akan mengalami pengalaman yang mungkin tak selesa. Saya kata tak apa tuan-tuan, lelaki anak muda yang saya nampak sado tadi, dia buka pintu rumah dia, rumah kecil tuan-tuan, mungkin 10 kaki kali mungkin berapa belas, itulah semua sekali dalam tu tuan-tuan. Saya buka je tuan-tuan, masa saya sedang bercakap dengan tuan-tuan, dalam kepala saya ni masih ada gambaran dia tuan-tuan. Dalam rumah tersebut, bila saya dibuka saja pintu, terbaring 4 orang yang telah maknanya tua umurnya, dan 4 orang yang bedridden yang terbaring. Dan bila kami buka pintu, keempat-empat tu sambil di atas baringan tersebut melihat kami. Kemudian memisahkan dua pasangan ini, di tengah-tengah itu 3 orang anak yang lahir secara OKU. Rupanya tu dikata ayah saya, ni mak saya, itu pak mertua saya, itu mak mertua saya, ketiga ini adalah anak saya. Saya tanya mana isteri, dia kata isteri baru meninggal bulan sudah, dan dia juga sebenarnya salah seorang yang terlantar di sini. Dia sakit, dia kena sakit yang tenat, dia tak boleh ke mana-mana. Masa dia bercerita tuan-tuan, saya menangis. Kenapa menangis? Dia kata, Ustaz, saya ni Ustaz, kadang-kadang orang marah sebab terima zakat. Saya bukan nak terima zakat Ustaz, wallahi, dia kata, saya buka kedai nun, rumah dia orang tu, kalau mungkin tak ada masalah kalau saya sebut jalan Kuala Selangor tu tuan-tuan, nak ke Sabak Bernam tu, belah-belah belakang tu kan, kita tahu gambaran jalan dia. Saya usaha, dia kata, kumpul modal, tak nak terima zakat. Dia kata, saya nak sara keluarga saya sendiri. Saya berniaga, tetapi sekian jam, sekian minit saya kena berlari ke rumah, sebab ini time kena suap makan dan ubat pada mak. Berlari balik tuan-tuan. Saya tanya orang lain, bukan berjalan cepat, berlari daripada tempat perniagaan, kejar, sebab time dia dah set dah, masa ini masa kena bagi suap makan pada mak, pada ayah, bagi makan ubat. Nanti bagi berlari balik ke tepi jalan tersebut, pak gerai tersebut, patah balik jam sekian, berlari pula pada mak mertua, ayah mertua. Jam berapa pula, berapa minit kemudian berlari balik, sebab nak kena uruskan buang air, bersihkan. Itu belum lagi anak-anak semua yang dikasih sekalian. Kalau kita jumpa laki-laki ni dengan keupayaan duit kita sendiri, kita tak akan bagi zakat pada dia. Kenapa? Sebab kita tak ada mekanisme seperti Lembaga Zakat Selangor yang mengkaji, yang menilai siapa yang patut, siapa yang tak patut. Jadi sebab tu saya sebenarnya ketika kita macam ni, mereka bekerja bagi pihak pengeluar-pengeluar zakat untuk lihat siapa yang susah, siapa yang patut diberi. Dan kerana itu, apa yang patut kita, saya bercakap dengan tuan-tuan seolah-olah saya bercakap pada tuan-tuan, saya sedang bercakap pada diri saya sendiri. Kita mengingat tanggungjawab zakat yang menjadi pembuka kepada rezeki, dan yang penting adalah ke mana kita salurkan. Kalau di Selangor ni tentulah di Lembaga Zakat Selangor. Kerana apa? Sebab kita tak ada upaya nak buat kajian, nak buat seliaan, nak tengok siapa dan bagaimana cara pembahagian yang paling tepat. Kepada Allah kita berserah. Semoga insya-Allah setiap kita yang mengeluarkan zakat pada tahun ini, Allah akan kembangkan dan gandakan rezeki. Allah beri sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, dulu ada satu speaker yang terkenal, Robert Kiyosaki.
kan, dia pun datang ke Malaysia. Saya tengok billboard tepi jalan. Dia ni disebut sebagai teacher to dia dianggap sebagai sifu kepada millionaire di Amerika. Sifu kepada millionaire, teacher, guru kepada millionaire di Amerika. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata sekiranya ada seorang orang baru berniaga dan bercakap kepada saya ingin menjadi seorang jutawan, dia nak satu nasihat, tak nak nasihat lain. Nak jadi jutawan ni kena banyak dapat nasihat, tapi katalah takdir dia nak satu nasihat saja. Apa sifu kepada millionaire? Tuan-tuan boleh tengok Rich Dad Poor Dad, bukunya yang terkenal ataupun dia punya website yang terkenal. Dia kata apa dia? Siapa nak kaya, siapa nak jadi kaya, dia kena keluar duit terlebih dahulu dalam bentuk, dia sebut tuan-tuan, bersedekah. Dan dia akan dapati keajaiban bagaimana duit mula bergerak datang kepada dia dalam bentuk yang sangat banyak. Saya sangat terkejut. Kenapa? Rupanya betul lah dia kata, dia buat analogi Rich Dad Poor Dad. My poor dad told me, dia kononnya poor dad, ayah miskin dia ajar, kamu banyak duit, ada balance, baru kamu derma. Tetapi my rich dad told, tapi ayah kaya ajar, derma dulu, kamu akan dapati bahawa duit akan datang begitu banyak. Kalau derma dalam istilah kita yang sunat pun akan datang, apatah lagi yang wajib. Sebab Allah paling suka dalam agama kita adalah apabila kita melaksanakan benda yang wajib, ya. Ini berdasarkan hadis Qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa tidak ada perkara yang aku lebih sayang yang dilaksanakan oleh hamba-Ku melainkan adalah melaksanakan maftaradtu alaihi, melaksanakan apa yang aku fardukan ke atasnya. Baik semua yang saya hormati, maaf saya mungkin mukadimah tu agak panjang, tetapi saya harap ianya sesuatu manfaat penting. Sebab kita buat solat benda wajib, tetapi ingat, duit dalam dompet, duit dalam akaun perniagaan kita juga nak tunduk pada Allah. Kalau tadi imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita pun sambung juga di belakang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebahagian mufassir menyatakan bahawa kita sebut na'budu, nasta'in, kami abdikan diri, kami memohon pertolongan. Kami itu siapa? Kami adalah seluruh yang ada pada kami. Mata kami, hidung kami, bibir kami, gigi kami, urat kami, kulit kami, bulu-bulu roma kami. Kami adalah dompet kami, wang yang ada dalam dompet kami juga nak sebut pada Allah, nak abdi pada Allah. Duit dalam akaun kami juga menyebut kami mengabdikan diri pada Allah. Sebab tu kita gunakan perkataan kami, memberi makna yang mendalam. Semuanya kita nak abdikan kepada Allah. Baik semua yang dikasih sekalian, kita nak mengabdikan diri pada Allah pada musim wabak Covid. Tu pula tajuk dia. Jadi kalau tajuk tiba-tiba ceramah azan isyak, sebab saya difahamkan ceramah ni azan isyak habislah kan. Sebab namanya kuliah maghrib tuan-tuan. Jadi kuliah maghrib, waktu maghrib saja. Jadi habis maghrib kena berhenti ceramah, ya. Jadi kalaulah tiba-tiba perbincangan kita tak habis, mungkinlah kalau mungkin kalau ikut ustaz kata apa dia, bolehlah sikit-sikit mungkin, orang kata waktu kecederaan. Jadi tuan-tuan, itulah hikmah kuliah maghrib, ya. Sebab maghrib waktunya pendek. Kalau dia kata kuliah isyak, sahur nanti baru habis tuan-tuan. Jadi nampaknya masjid kita penyayang sifatnya, dia pun faham bukan tuan-tuan penceramah punya stamina tak kuat mana. Baik, semua yang dikasih sekalian, saya nak melompat kepada kita mengabdikan diri pada Allah bukan ketika senang, tetapi mengabdikan diri Allah ketika susah. Dan di antara waktu susah kita mengabdikan diri kepada Allah adalah ketika sekarang, waktu COVID-19, ya. Dan marilah kita tengok betapa indah dan cantiknya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah,
yang dikupas oleh para ulama ul-amilin, ulama yang salihin, yang takut-takut mereka itu pada Allah. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Kita tengok betapa cantik agama Islam ini, cantik, ya, betapa indah, kerana Allah itu maha indah, maka menjadikan agama yang indah untuk kita. Cuba bayang semua yang dikasih sekalian, kalau kita nak meniti daripada kalimah iyyaka na'budu, kami mengabdikan diri kepada Engkau ya Allah, kami abdikan diri, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau kita tengok para ulama tafsir, tuan-tuan, kepada Engkau ya Allah kami mengabdikan diri, ya, kami abdikan diri dalam bentuk perbuatan, ya, berbentuk perbuatan kami. Sebab tu dia adalah verb. Na'bud adalah fi'il, nasta'in juga adalah fi'il ataupun fi'il yang disebut fi'il mudhari' ataupun verb, ya. Apa maksud minta tolong? Terlebih dahulu tuan-tuan, sebab ini penting. Kenapa kepada Engkau kami mengabdikan diri, dan kepada Engkau kami memohon pertolongan? Semua yang saya kasih sekalian, kita minta daripada dua ni sebenarnya satu saja, ya. Daripada dua ni yang kita minta satu saja. Apa yang kita minta? Satu je. Minta kami ni boleh mengabdikan diri kepada Engkau ya Allah. Kami nak abdikan diri, kami nak hambakan diri kepada Engkau ya Allah. Baik. Nasta'in bermaksud memohon pertolongan untuk kami boleh mengabdikan diri pada Engkau ya Allah. Saya ulang sekali, tuan-tuan, bukan dua benda, bukan nak budu satu benda, nasta'in satu benda. Dia sebenarnya adalah pada satu benda saja. Apa satu benda? Kita iqrar pada Allah, kami nak mengabdikan diri kepada Engkau ya Allah, itu saja. Dan kami sedar yang kami tak boleh mengabdikan diri melainkan Engkau tolong kami. Jadi nasta'in di situ adalah minta tolong untuk kami mengabdikan diri pada Engkau ya Allah, ya. Minta tolong ni bukan minta tolong kerja, minta tolong, tapi minta tolong secara khusus untuk mengabdikan diri pada Engkau. Ini kesedaran yang patutnya makin kita besarkan dan dalamkan ketika kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Praktikalnya kat mana, tuan-tuan? Praktikalnya bahawa na'budu nasta'in, praktikalnya adalah setiap hari. Bila setiap hari, tuan-tuan? Tuan-tuan kalau sekejap lagi azan Aisyah, ya. Sekejap lagi azan Aisyah. Baik. InsyaAllah muazzin akan melaungkan azan. Muazzin akan panggil apa, tuan-tuan? Hayya 'alas salah. Ni dalamnya kan? Saya takut orang luar kan terus dah semai isyak dah, dengar hayya 'alas salah, dia kata macam dengar azan dah. Ni dalamnya kan? Baik. Hayya 'alas salah, tuan-tuan. Hayya tu makna mari. Ala yakni ala fi'li salah jama'atan, maknanya adalah mari menunaikan solat. Dia ada satu lagi, jamaah, secara berjamaah. Sebab tu masa PKP dulu, tuan-tuan, oleh kerana tak dibenarkan kita datang untuk solat berjamaah, mesti ada disclaimer, tuan-tuan sila solat. Sebab maksud azan tu ajak semayang berjamaah di masjid. Jadi oleh kerana panggilan itu bukan bermaksud memanggil solat di masjid, maka ada satu disclaimer mengatakan bahawa tuan-tuan kena solat di rumah atau di mana tuan-tuan berada. Sebab maknanya adalah solat berjamaah. Baik, tuan-tuan, iyyaka na'budu, kepada Engkau kami abdikan. Di antara pengabdian adalah solat, dan solat terbaik adalah di masjid. Betul, tuan-tuan, kan? Baik. Bila muazzin kata hayya 'alas salah, apa kita jawab? Apa kita jawab, tuan-tuan? Muazzin kata marilah solat berjamaah, apa kita jawab? InsyaAllah. Halumma. Labbaika. Apa kita jawab, tuan-tuan? Kita tak jawab insyaAllah Bilal, I'm on my way.
Kita tak kata bahawa sabar Bilal ataupun labbaika. Ucapan kita adalah hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Itu apa makna? Nasta'in. Mari solat, kami tak mampu, tak ada daya, tak ada kekuatan melainkan yang diberi. Apa yang diberi? Pertolongan. Ini yang kita minta, hanya kepada engkau kami abdikan diri, kepada engkau kami mohon pertolongan. Pertolongan untuk mengabdikan diri. Maka praktik yang Allah minta kita faham, hayya 'alas salah, la haula wala quwwata illa billah. Nak bagi tahu bahawa sekarang kita sedang berada di sini tuan-tuan, adakah kerana kita kuat? Adakah kerana kita lapang masa? Adakah kerana tangan kita boleh menghayun, kaki kita boleh melangkah? Tak. Sebab Allah beri kekuatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan daya. Apa nama perkara tersebut tuan-tuan? Isti'anah, yang kita minta dalam, yang kita ikrarkan dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itu semua yang dikasihan, Imam Ghazali berpesan, ini pesan penting Imam Ghazali untuk kita semua tuan-tuan, untuk orang yang sebut la haula wala quwwata illa billah dan dia buat. Sebab kalau orang tu tak semayang tuan-tuan, dia tak jawab macam tu. Dia tak akan kata Allah tak bagi aku daya, macam mana aku nak solat? Nampak tuan-tuan? Sedangkan Masya Allah boleh dia boleh, jawapannya adalah dah Allah tak bagi aku daya, tetapi bagi orang yang Allah beri daya kepadanya, Allah berikan kekuatan kepadanya, semua yang dikasihkan. Kata Imamul Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Isti'anah ataupun nasta'in adalah merupakan penyelamat ibadah kita. Kalau kita tak jaga pada nasta'in, rosaklah ibadah kita. Dia boleh rosak macam mana tuan-tuan? Rosaknya adalah kita makin banyak ibadah, kita tak nampak bahawa aku boleh ibadah kerana Allah tolong aku, Allah berikan peluang pada aku. Maka pada ketika itu agak-agak apa rasa dalam hati tuan-tuan? Orang lain tak semayang berjamaah, kita yang semayang jamaah. Orang lain tak tahajud malam, kita yang tahajud malam. Orang lain tak baca Quran, kita baca Quran. Orang lain tak sedekah, kita sedekah. Tuan-tuan, agak-agak apa agaknya perasaan yang mungkin bermain dalam hati kita kemudian? Tiba-tiba rasa apa tuan-tuan? Oh, terror juga aku. Nampak tak? Hebat juga aku ni. Ya. Orang lain ni ya Allah, tak tahulah menengkur tiap-tiap malam. Tak tahu kalau mati ni neraka mana lah. Masya Allah. Macam mana nak bagi selamat ibadah tu tuan-tuan? Mesti ada nasta'in. Mesti kita sedar bahawa aku tak boleh tahajud, tetapi Allah berikan kepada aku peluang, kurnia Allah. Kalau Allah tarik kurnia tersebut, aku tak ada mampu untuk melakukan ketaatan. Sebab tu tuan-tuan, beza antara golongan orang soleh dengan orang awam adalah, orang awam bila dia buat baik, dia nampak benda baik yang dia buat. Orang soleh dia buat baik, dia tak nampak baik yang dia buat, dia nampak pertolongan Allah untuk dia. Maka makin banyak dia buat baik, maka dia makin rasa malu pada Allah. Sayyidina Umar Al-Khattab tuan-tuan, kalau Sayyidina Umar duduk di celah kita, ya, katalah salah seorang di kalangan kita ni Sayyidina Umar tuan-tuan, kita akan dapati seorang lelaki yang sentiasa bergenang air mata, bertakung pada kelopak matanya, dan kemudian sentiasa mengalir air matanya, dan kemudian dia sentiasa menangis teresak-esak. Orang tanya padanya ketika beliau telah menjadi Amiril Mukminin, ma yubkika ya Amiral Mukminin, apakah yang menyebabkan engkau menangis wahai Amiral Mukminin? Apa jawapan Sayyidina Umar tuan-tuan? Sayyidina Umar yang Jibril komentar tentang Sayyidina Umar berkata, lau kanal bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah. Ketika Rasulullah tanya pada Jibril komentar tentang bagaimana Sayyidina Umar, kata Sayyidina Jibril, seandainya lautan menjadi dakwat, pepohonan menjadi pen untuk aku Jibril menulis kebaikan Umar, aku tak mampu nak tulis sebab kebaikannya terlampau banyak. Kalau dia duduk di celah kita, kita dapati dia menangis. Orang tanya kepadanya, kenapa kamu menangis wahai Umar?
Kerana dia kata, aku malu pada Allah sebab aku tak boleh buat satu kebaikan kalau Allah tidak beri pertolongan. Aku malu pada Allah, rasa dengan Allah tak layak tapi Allah pilih, tak layak tapi Allah beri. Orang macam ni tuan-tuan, makin banyak ibadah tak ada pun perasaan ujub, riak, sum'ah, apakah lagi takabur dalam hati dia. Imam Ghazali kata, bagaimana nasta'in, menyelamatkan ibadah. Bahkan Sayyidina Umar kata apa tuan-tuan? Dia kata apa? Lau nadi munadi yaumal qiyamati kullun nas yadkhulunal jannata illa wahidan fa inni khasyautu an akuna ana dhalikal wahid. Manusia berdiri di padang mahsyar, tiba-tiba kata Sayyidina Umar, lau ni bahasa Arab maknanya lau, kalau yang tak mungkin berlaku, tetapi dalam bentuk cakap. Maka kata Sayyidina Umar, kalaulah tiba-tiba datang satu seruan dan menyebut, wahai manusia yang berada di padang mahsyar, masuklah semua kalian dalam syurga illa wahidan, kecuali seorang yang tak layak masuk syurga. Maka kata Sayyidina Umar, aku takut aku seorang yang tak layak tersebut. Aku takut aku seorang yang tak layak tersebut. Kalau kita tuan-tuan, alah, nak letak Fir'aun kat mana? Kan, confirm dah. Sebab tu kadang-kadang tahajud sikit rasa confirm dah. Sebab tu rasa kudus, rasa mulia, rasa lain. Oh, baik. Kerana itu tuan-tuan, mempertajamkan nasta'in itu kena masuk di dalam, dan saat itu kita akan bersyukur pada Allah. Semua yang saya kasih sekalian, apa yang saya nak bawa ialah indahnya Islam bila kita mengabdikan diri pada Allah, bukan hanya masa tenang tapi masa susah juga kita mengabdikan diri pada Allah. Bukan masa lapang tetapi ketika gawat, dan gawat paling gawat adalah wabak. Maka Islam menawarkan bahawa pada wabak pun maka kalian adalah patut mengabdikan diri. Dalam sahih Imamul Bukhari menyebutkan tentang wabak secara khusus tuan-tuan, orang yang menjaga dirinya ketika wabak, maksudnya menjaga dia tak keluar, dia tahan dirinya tak keluar daripada rumah, sebab itu yang diarahkan oleh agama, maka dia ikut arahan agama, maka baginya kata Nabi pahala seorang syahid walaupun dia tak mati dengan wabak tersebut. Cuba bayang tuan-tuan, maknanya kita buat penjarakan, kita kawal diri kita mengikut semua SOP dalam ajaran Islam. Dia bukan hanya tuntutan sosial, bukan kerana nak selamatkan diri daripada wabak, tetapi diangkat darjat bahawa pada ketika itu mendapat ganjaran-ganjaran yang sangat besar. Allahu Rabbi, begitu cantik agama Islam. Sebab itu semua yang dikatakan, kalau umat Islam faham, contohlah sekarang tuan-tuan, kalau waktu biasa kita di masjid ni tuan-tuan, contoh majlis ilmu, malaikat Nabi sangat suruh kita duduk secara rapat. Ketika iqamah, membina saf, kita tahu bahawa saf kita kena rapat, kena temukan jari dengan jari, bahu dengan bahu. Kita tahu bagaimana lurus, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis salah. Fa inna taswiyatas sufuf, kerana meluruskan saf, merapatkan saf itu sebahagian daripada solat. Yang ini Allah perkirakan, maknanya kalau tak clear saf dia, maka solatnya tak dianggap sempurna. Ya, semua yang dikasih sekalian, itu waktu bila? Waktu ketika tidak ada wabak. Allah minta, Allah suka kita buat macam tu. Duduk dalam majlis pengajian, kita duduk rapat-rapat, bertemu bahu dengan bahu, bertemu riba dengan riba, bertemu lutut dengan lutut. Allah sangat suka bila kita buat. Tetapi apabila datang waktu yang sebegini, maka kita terpaksa jarakkan diri kita, maka Allah masih suka kita. Allah masih suka kita melakukan dengan kita memahami bahawa inilah yang patut aku lakukan kerana patuh kepada apa yang diperintah oleh Allah kepada kita. Sebab dalam usul fiqh tuan-tuan ada satu kaedah yang sangat masyhur. Apa dia kaedah dia tuan-tuan? Kaedahnya adalah
dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi al masalih. Ya, membuang ataupun menjauhkan benda-benda tak elok, benda-benda mudarat, itu kena lebih diutamakan daripada mencari benda baik. Katalah duduk rapat-rapat maka pahala, itu baik. Tetapi kalau duduk rapat-rapat maka akan datang menjadikan penyebaran wabak, maka kita terpaksa duduk jauh. Maka duduk jauh itu dalam keadaan tadi diutamakan berbanding dengan duduk rapat-rapat. Jadi insya-Allah kalau wabak semua dah selesai, tuan-tuan tak duduk macam ni kan? Sebab masa tu dah tak ada wabak, maka pilihannya adalah Allah suka kita duduk rapat-rapat. Jadi itu ceritanya tuan-tuan. Jadi kerana itu semua yang saya hormati dan saya kasihkan, pertama sekali bila sebut nak budu, artinya kita patuh. Sebab sekarang ni tuan-tuan kan, kita sekarang dah masuk pada orang kata apa ni, second wave kan? Alhamdulillah, mau tak mau kita kena menerima bahawa alhamdulillah negara kita berjaya melepasi gelombang pertama dengan begitu baik. Bukan kita saja yang perasan-perasan, tetapi kita tahu bahawa dunia sendiri memberi pengiktirafan kepada, tetapi ingat itu untuk gelombang pertama. Untuk gelombang kedua masih belum kita tahu lagi. Dan kita tahu bahawa gelombang kedua ini yang berbahaya. Kalau saya duduk di Pakistan dulu tuan-tuan, ni cerita tak ada kena-mengena sangat, tapi macam ada kena-mengena jugalah. Ya, di sana Allahu Akbar, dia banyak, dia orang bila tak puas hati tuan-tuan, dan mungkin kerana miskin ya, orang boleh letupkan diri macam tu je, pasang bom, dan dia akan bom ataupun diletak bom di tengah-tengah orang ramai. Ini berbahaya tuan-tuan. Kalau ada pemikiran ekstremis dalam umat Islam, dia akan lebih bahaya berbanding orang lain. Ceritanya tuan-tuan, ini realiti. Jadi bila dia orang bila nak bom tu nak bagi seramai mungkin mati. Sebab tu dia letak dalam bom tu paku, skru, kaca. Jadi bila letupan tersebut, mana paku-paku tersebut berhamburan, maknanya seramai mungkin dalam radius itu ramai yang akan mati. Tetapi kemudian tuan-tuan, saya nak cerita ni pasal gelombang kedua. Dia orang buat, maknanya dia orang tu maksudnya orang-orang yang jahat yang buat bom ni, dia buat satu lagi impact. Sebab kebiasaan orang di sana bila berlaku letupan, ramai-ramai akan datang ke tempat letupan itu, maka dia akan letupkan bom yang kedua. Dan biasanya letupan bom kedua yang mati lebih ramai daripada bom yang letupan yang pertama. Dan rupanya tuan-tuan, coronavirus ni pun dia pun taktik yang sama. Ya, sebab dia bom kali pertama yang disebut sebagai gelombang pertama, ramai orang yang meninggal dunia. Tetapi kalau taktik yang digunakan bahawa ketika orang dah mula lali dah, dan kita anggap juara dan banyak benda yang kita take for granted tuan-tuan, dah relax dah. Dulu takut kan tuan-tuan, oi bahaya, kita mengkaji tentang coronavirus, kita pun, saya nak sebut balik pun kita dah tahu dah ya, virus 200 kali ganda lebih kecil daripada bakteria. Bakteria tu pun dah kecil tuan-tuan. Cuba bayang, bakteria tu pun dah kecil dah, tengok dengan mata kasar, jegir kok mana pun takkan nampak, kena pakai mikroskop. Dan virus tuan-tuan 200 kali ganda lebih kecil daripada bakteria, yang mikroskop pun tak boleh nampak, kena gunakan yang lebih dalam. Itulah yang sedang menyerang manusia. Tetapi kalau kita nak tengok tuan-tuan, Allahu Akbar, ketika manusia dabit-dabit dada ya. Sebab saya tengoklah, saya tuan-tuan, saya menasihati diri saya untuk gelombang kedua lah kita kan, yang akan agama dah jelas ya. Sebab tu para mufti kita, para jabatan agama kita, majlis agama kita dah menerangkan peraturan-peraturan. Masa mula-mula dulu ramai juga tak faham kan. InsyaAllah semua yang dikasih sekalian, kita akan solat isyak berjamaah. Dan mungkin sekarang saya menggunakan waktu kecederaan, dan anggarannya mungkin pukul 9 dah, InsyaAllah waktu yang sesuai lah orang kata ya.
Sebab saya berpegang kata-kata pesanan para ulama, khairul kalami ma qalla wa dalla. Perkataan terbaik itu ialah pendek tetapi menunjuk. Tuan-tuan setuju ke? Ya Allah, angguk kuat sangat tuan-tuan. Itu menunjukkan Masya Allah memang nak bagi habis pukul 9 ni, insya-Allah. Betul tuan-tuan ya. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kalau kita kata COVID-19 ni wabak lah, kita kata wabak yang sedang melanda, agama telah punya panduan yang sangat jelas dalam berhadapan dengannya. Kadang-kadang orang memahami secara separuh. Dulu saya tengok, sebab wabak ni memang Allah nak mengajar had upaya manusia. Dulu saya masih ingat ya, beberapa bulan sebelum COVID-19, pemimpin besar di China, dia kata apa dia, untuk menjadi kuasa besar di dunia tak ada siapa yang boleh menghalang, tak ada siapa boleh halang. Tetapi rupanya yang menghalangnya bukanlah dinosaur, bahkan bukan singa, yang saya kata tadi virus yang sangat kecil. Hari ini kesombongan Amerika tuan-tuan ya, hari ini Amerika yang kerana dia rasa dia tu hebat dan maintain rasa hebat tu, hari ini hari demi hari COVID ni membunuh mereka. Saya baca dulu juga ni catatan kecil yang suruh kita belajar. Ada orang kata kami punya bangsa ni tak ada siapa, tak ada COVID yang boleh, sebab kami punya diet turun temurun sejak daripada dulu, immune system adalah terbaik dalam dunia. Oh, dia yang tadi negara ni pada bangsa pula tuan-tuan. Hari ini yang didakwa itu senarai antara negara yang paling banyak menerima bahana terbunuh kerana COVID tu. Dan kita sedarlah tuan-tuan, bila Allah turunkan satu wabak, dia hakikatnya adalah untuk kita sendiri. Pertama sekali kita sedar bahawa had manusia sangat terhad. Batas manusia itu hanya ada pada had tertentu. Kalau kita tengok cerita Namrud ketika dia sombong tuan-tuan, dan dicabar Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Allah Ibrahim. Dia minta Nabi Allah Ibrahim kontak Allah dan hantar bala tentera daripada gulungan para malaikat. Ini juga tuan-tuan, orang-orang Mekah ketika mereka menolak Nabi, maka mereka minta malaikat didatangkan, tentera-tentera Allah datangkan. Jadi orang sombong ni dia macam tu tuan-tuan, dia boleh dicabar. Maka Namrud mencabar Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah Allah hantarkan malaikat yang sado-sado, juara UFC, untuk berhadapan dengan Namrud yang memang gagah, perkasa dan kuat tuan-tuan? Sebab Namrud ni sebahagian daripada ahli tafsir kata kuat dia tu ialah ketika dia mula sakit itu, ketika dia marah dan dia melempang sebatang pokok. Dia lempang tuan-tuan sampai terkoyak kulit pokok, lepas hanya beberapa hari pokok tersebut mati kering macam tu je tuan-tuan. Saya takut kalau kat sini ada juga jenis panglima macam tu, saya pun dah tak berani tuan-tuan ni. Ya, keluar-keluar ni geram lempang pokok kat luar tu tuan-tuan, mati pokok. Tapi saya tak rasa-rasa lah, hospital Sungai Buloh tak jauh, lempang-lempang tuan-tuan, masuk hospital bengkak tangan tak surut-surut tuan-tuan. Cuba bayang tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala matikan dia ketika dia sombong tuan-tuan. Maka Allah tak hantar yang besar-besar, tentera-tentera Allah, junudullah, tentera Allah yang sado-sado, yang besar-besar, yang hebat-hebat, sebab kamu kecil sangat. Maka Allah hina dia dengan makhluk yang kecil. Yang kecil namanya nyamuk. Cuba bayang, yang sombong, yang angkuh, yang bongkak, maka Allah hantar yang kecil. Nyamuk masuk dalam hidung tuan-tuan. Minta jauh lah tuan-tuan kat masjid kita malam ni ya. Sambil dengan kuliah mengantuk-ngantuk ni, kadang-kadang nyamuk ada tiba-tiba tersedut masuk dalam tuan-tuan. Minta jauh, wala ayazubillah. Sebab tu kena baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang diajar oleh Nabi tu. Kata Nabi baca 3 kali waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Masa wabak dan tak nak ni, eloklah kita baca tuan-tuan. Dan cuba bayang nyamuk ni tuan-tuan, kalau dia gigit kita ni kadang-kadang nyamuk ni kita tengok dia kesian juga, sebab dia nak
darah kita bukan 1 pint pun, sikit je. Dan kalau kita biar pun tak habis darah kita, kan? Kecuali denggi lah, kecuali nyamuk Aedes tuan-tuan. Kan nyamuk-nyamuk biasa tuan-tuan, kalau kita bagi je sedekah, hari ni tak sedekah lagi, ambil lah nyamuk kan, 10 ekor tuan-tuan, kalau kena tu pun memang tak ada masalah. Tak akan berlaku kita terpaksa ke hospital kerana kekurangan darah, tak akan berlaku tuan-tuan. Tetapi yang tak tahan apa tuan-tuan? Bukan masalah darah tu, gatal tu tak tahan. Manusia ni tuan-tuan bukan sekadar sakit tak tahan, gatal tak tahan. Jadi cuba bayang kalau nyamuk tersebut bukan sekadar menyedut darah, tetapi dia menggatalkan, dan gatal itu bukan ada pada kulit tapi dalam otak Namrud, pada fi mukhih, pada otak dia tuan-tuan, rasa gatal yang bersangatan. Maka dengan sebab nak menghilang gatal, kalau kat luar ni tuan-tuan kita boleh garu, mau pikul Laila ya, macam iklan dulu-dulu tu, mau pikul tuan-tuan kan. Tetapi tuan-tuan kalau gatal dalam kepala, mau pikul makan tak masuk. Maka apa yang dilakukan oleh Namrud, dia terpaksa hentak kepala dia ke dinding-dinding dan ke tembok-tembok istana dia. Hentak nak bagi hilang gatal tuan-tuan, hentak lagi sampai pecah dan keluar, meleleh keluar otaknya. Nak bagi tahu apa dia? Kamu sombong, kata Allah, aku hantar makhluk yang kecil. Saya mula takut bila saya sebut kenyataan ni tuan-tuan. Bila Allah hantar makhluk paling kecil, kita takut kitanya sombong tuan-tuan, lebih besar daripada Namrud. Maka Allah tak hantar nyamuk, Allah hantar lebih kecil daripada nyamuk, bahkan lebih kecil daripada bakteria yang kita katakan tadi. Kenapa? Sebab kesombongan. Jadi sebab tu betul lah untuk kita orang-orang masjid, orang-orang majlis ilmu, maka kita tahu bahawa bila Allah datangkan sesuatu wabak yang sebegini, waktu terbaik untuk pertama sekali kita bermuhasabah tentang keupayaan manusia. Dan bila kita sedar tentang keupayaan manusia, makin tinggi pulang kita pada Allah. Bila kita pulang pada Allah, ada 2 benda yang kita buat, 2-3 benda yang kita kena buat. Yang pertama paling besar adalah bertawakal kepada Allah. Waktu inilah kita akan serahkan diri kita kepada Allah. Tetapi tuan-tuan, bila saya sebut tawakal ni, orang confuse ya, pengajian tentang tawakal kita menjadikan kita confuse. Sebab ada orang, bahkan orang agama juga ya, dulu di Indonesia saya tengok ketika mula-mula virus dengan begitu berani kata apa dia ya, di tempat lain virus boleh pergi, tetapi tempat kita virus kita pergi cari dia. Wow tuan-tuan, kita pun dengar hebatnya tawakal dia. Adakah itu tawakal? Sebab tawakal tuan-tuan adalah penyerahan hati secara total, tetapi syariah memerintahkan kita secara total untuk ikhtiar 100%. Dia bukan satu benda yang kontradik. Kalau saya tawakal, saya tak payah ikhtiar. Bila orang itu berikhtiar, dia tidak tawakal, sebab daerahnya berbeza. Ikhtiar daerah lahiriah, tawakal daerah batiniyah. Batin kita, roh kita serah total kepada Allah. Tetapi luar daripada roh, Allah minta usaha secara total 100%, sama macam kita tawakal 100% pada Allah. Jadi sebab tu yang saya nak sebut tadi adalah tawakal, tetapi bukti tawakal, kerana tawakal adalah penyerahan pada Allah, maka kita diperbanyakkan berdoa. Maka kita berdoalah tuan-tuan dengan doa khusus untuk dijauhkan daripada wabak ni. Mari kita baca sama-sama tuan-tuan, paling tidak untuk kita, keluarga kita, kejiranan kita, daerah kita, negeri kita, negara kita, bahkan dunia tuan-tuan. Kita tolonglah, doalah bagi orang-orang yang sombong tersebut. Sebab wabak ni lain tuan-tuan. Jangan kita doa, ya Allah jauhkanlah wabak daripada keluargaku saja, jiran sebelah biar dia kena pada muka. Tak boleh tuan-tuan. Kalau jiran dah mula kena tuan-tuan, potensi kita kena tu bila-bila masa. Sebab tu dalam soal wabak ni tuan-tuan, memang kita kena minta pada semua agar diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah kita frontliner berdoa pada Allah. Bukan hanya frontliner yang duduk di hospital, tetapi jadilah orang masjid adalah frontliner yang berdoa untuk Allah bagi pihak manusia yang lain, sama ada mereka berdoa atau tak berdoa. Mereka tak tahu, wahai Tuhan, tapi kami tahu betapa kami perlu berdoa pada Allah. Kita baca doa biasa tu je yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama boleh ke tuan-tuan? Boleh ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Terima kasih. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai
wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Mari kita yakin tuan-tuan, ya Allah, dengan nama Allah. Bismillah maknanya dengan nama Allah. Kami yakin la yadur, dengan nama Allah tersebut tak ada benda yang boleh memudaratkan kami. Apa saja sama yang di bumi dan di langit, di bumi atau di langit, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi, yang ada di bumi tak mampu memudaratkan kami, apa-apa yang ada di langit tak mampu memudaratkan kami, kerana pemilik nama tersebut Sami'ul Alim, dia maha mendengar apa yang kami pinta dan dia maha tahu bagaimana nak menunaikan apa yang kami pinta. Last, Bismillahilladzi, ya, minta doa kita ni tuan-tuan untuk semua kejiranan kita, semua taman negeri, negara kita, dunia kita, insya-Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baik, dalam hati tuan-tuan datangkan yakin Allah tunaikan apa yang kita pinta, Allah jaga kita, kerana ini jaminan Nabi, barang siapa membacanya tak akan ada apa yang boleh memudaratkannya. Pegang keyakinan itu, sebab itu maksud tawakal. Doa termasuk dalam tawakal, kontennya sama, dan kemudian ikhtiar adalah kita sentiasa menjaga diri kita dalam SOP yang baru. Itu semua adalah sesuatu benda yang kalau kita buat mendapat pahala. Tuan-tuan, saya ulang, bukan hanya sekadar yang dibagi tahu dalam SOP itu hanya sekadar untuk tujuan keselamatan, kesihatan, tak. Atas nama agama, maka kita patuh, maka kita buat, kita dapat pahala. Itulah indahnya agama kita, sekali lagi tuan-tuan. Maka dengannya kita hidup, insya-Allah, dan dengannya lah juga insya-Allah kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semua yang saya kasih sekalian, saya dalam hati bercadang iktibar pertama dari sudut akidah, paling tidak saya dah sentuh tadi. Maknanya iktibar adalah betapa kita tahu bahawa ianya adalah datang daripada Allah, dan Allah minta kita tahu had kita, minta. Kemudian yang kedua adalah daripada syariah. Maknanya iktibar daripada sudut syariah adalah meminta kita untuk menjaga apa saja perintah Allah, dalam keadaan kita menjaga agar tidak bertambah mudarat dan menjauhkan kita daripada bala. Itu saya kira iktibar yang ada dalam konteks syariah. Dan yang ketiga adalah dari sudut akhlak. Akhlak adalah kita terus mengekalkan akhlak yang baik. Kita kena jarak tuan-tuan, tapi akhlak baik, sifat mesra, jangan jarak. Jangan kebetulan kita dah jarak ni masing-masing, dulu tak apalah, rapat-rapat boleh bersalam kan, sekarang dah jauh-jauh, you, I lah kan. Tak tuan-tuan, akhlak tetap. Sebab itulah saya mencadangkan tuan-tuan, kalau dulu kita duduk rapat boleh bersalam, kita mesra, dek kerana halangan ini, mesra tersebut tuan-tuan gandakan dengan 100 kali ganda. Kalau selama ni kita boleh bersalam, kita boleh bersentuhan, dapat pahala. Nabi kata bersalaman dua orang saudara gugur daripada celah-celah jari jemari mereka dosa. Hari ini kita tak boleh bersalam tuan-tuan, tetapi mesej ataupun roh daripada bersalam adalah untuk lahir ukhuwah. Maka marilah, walau tak boleh bersalam, kita akan berikan senyuman, kita beri perhatian. Dan inilah tujuan kenapa masjid kita ini ditubuhkan, diadakan oleh Allah. Semoga bukan sekadar bukan kita nak sembah Allah, tetapi Allah nak supaya umat Islam rapat, terikat hati-hati mereka semua, insya-Allah. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Semoga setidaknya apa yang kita bincangkan pada malam ini ada kebaikan, dan kemudian yang terpenting adalah menjadi ibadah kita di sisi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima. Dan saya mengundur diri, saya Zuramli bin Muhammad Razali Al-Faqir ilallah, seorang yang sangat fakir di sisi Allah. Pasti perkataan saya, akhlak saya, tingkah laku saya jauh daripada keelokan, kemuliaan akhlak Rasulullah. Maka saya memohon kemaafan daripada semua yang saya sayangi, semua yang saya hormati. Boleh ke tuan-tuan maafkan saya?
Alhamdulillah 2/3 nampak memaafkan, 1/3 mungkin geram lagi agaknya sebab saya termakan waktu kecederaan 5 minit. Jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habiskan dengan kafaratul majlis, tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Taqabbalallahu minkum